Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, pada hari ini cikgu akan masih lagi menyentuh tajuk nilai nombor. Namun tajuk yang ingin cikgu sentuh adalah mengenai membanding nombor, menyusun nombor dan juga mengenali pola nombor. Baik, cikgu akan sentuh mengenai membanding nombor. Bagaimana kita hendak membandingkan sesuatu nombor dengan nombor yang lain. Okey, cikgu akan paparkan dua nombor iaitu 355,675 dan 354,756. Baik, untuk membanding nombor ini, cikgu akan meletakkan rumah nombor iaitu yang dimulai dengan 10, 100, 1000, 10,000 dan juga 100,000. Setelah itu kita susunkan nombor mengikut rumah nilai nombor tersebut. Okey, nampak tak? 3, 5, 5, 6, 7, 5 mengikut nilai nombor ya, rumah nombor dia. Kemudian nombor yang kedua. Bila kita susun atas bawah ni ya, 355 dengan 354, kita nampak kan perbezaan kedua-dua nombor tersebut. Apabila kita nak membanding nombor, kita lihat daripada rumah yang pertama iaitu ratus ribu. Diikuti dengan rumah 10,000. Okey, nampak masih sama lagi kan? Dan rumah yang ketiga kita tengok rumah 1000. Di rumah 1000 ni lah kita akan nampak mana satu nombor yang lebih besar dan mana satu nombor yang lebih kecil. Itulah kita nak membandingkan dua nombor. Kenapa cikgu nak membanding-bandingkan nombor ni sebenarnya? Antara satu nombor dengan nombor yang lain. Ada sebabnya. Tapi sebelum tu, murid-murid kena kenal perkataan ini. Okey, perkataan kurang daripada dan simbolnya ini. Ini simbol untuk kurang daripada ya. Okey, dia menghadap sebelah kiri, dia akan menghadap sebelah kanan. Maknanya nombor yang berada di sebelah kiri sini lebih kecil. Yang di sebelah kanan sini lebih besar. Jadi yang sini kita tengok hujung belakang ni kecil, maknanya dikurang daripada. Seterusnya kita ada perkataan lebih daripada. Lebih daripada mestilah lebih banyak ke ya. Okey, simbolnya simbol dia menghadap ke sebelah kiri. Okey, ni nombor sebelah kiri ni lebih besar. Nganga kan? Nganga mulut tu maknanya lebih besar daripada nombor yang berada di sebelah kiri. Boleh faham ya? Apa maksud kurang daripada? Maknanya yang berada di sebelah kiri lebih kecil. Manakala lebih daripada maksudnya yang berada di sebelah kiri ni lebih besar ya daripada nombor yang berada di sebelah kanan. Oleh itu, bagi soalan yang dua nombor yang cikgu kemukakan tadi tu, inilah dia. Apa fungsinya kita membanding dua nombor tu. Jadi, maksudnya 355,675 lebih daripada 354,756. Okey. Ataupun kita menggunakan simbol ni. Mulut kiri lebih besar ya. Jadi 355,674 lebih besar. Kita gunakan simbol yang menghadap sebelah kiri lebih tenganga tu. Maksudnya dia lebih besar daripada 354,756. Seterusnya kita lihat nombor yang kedua, kurang daripada itu ya. Bagaimana kedudukannya? Bila kurang daripada maksudnya
Nombor yang lebih kecil berada di sebelah kiri iaitu 354,000 ni 756 kurang daripada 355,675. Jadi nampak tak mana yang lebih mana yang kurang? Ataupun kita menggunakan simbol. Simbol ya. Simbol ni kurang daripada ya ataupun lebih kecil. Ya, 354,756 kurang daripada atau lebih kecil daripada 355,675. Jadi cikgu harap murid dapat membezakan, dapat membandingkan sesuatu nombor itu ya. Baik, kita akan masuk tajuk yang kedua iaitu menyusun nombor. Baik, menyusun nombor ini ada dua ya, ada dua. Yang pertama iaitu menyusun nombor secara menaik. Tengok dalam gambar tu, naik apa? Naik tangga. Naik tangga kita bermula dengan bilangan yang sedikit kan? Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga sehinggalah tangga yang terakhir. Jadi semakin lama nombor tu semakin apa? Semakin besar ya ataupun banyak ya. Contohnya satu. Okey, satu naiklah. Satu ikut turutan. 2, 3, 4, 5. Ini untuk nombor yang kecil. Jika nombor tu lebih besar, kita perlukan teknik ya. Bagaimana kita nak menyusun nombor itu dari nombor yang paling kecil hingga kepada nombor yang besar. Okey, selepas ini kita nak menyusun nombor yang kedua iaitu tertib menurun. Tertib menurun ni kalau kita nak turun tangga, maknanya kita dari tingkat atas, kita akan melangkah ke bawah. Semakin ke bawah, makin sedikitlah kan tangga dia kan. Jadi begitu juga dengan nombor. Jika kita bermula dengan 10, maka kita akan turun menjadi berapa? 9, 8, 7 dan seterusnya. Jadi untuk nombor yang besar kita pun kena lihatlah ya, kena sempat kena pandai bijak untuk menyusun nombor mengikut urutan menurun. Buat sedikitlah ya bagaimana kita nak menyusun ya nombor mengikut tertib menaik ataupun menurun. Baik. Cikgu akan berikan beberapa keping kat nombor iaitu 101,481, 99,999, 100,123 dan 101,841. Biasanya jika kita nak menyusun nombor mengikut tertib menaik atau menurun ini memang akan diberikan beberapa nombor ya, beberapa kad nombor dan kita kena cakap ataupun untuk menyusun nombor tersebut. Nak meletakkan dia di nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita akan lihat ya. Baik, untuk ini cikgu lebih suka menyusun nombor itu ke bawah ya. Okey, pertama cikgu ambil 101,481 diikuti 99,000. Yang ketiga 100,123 dan 101,821. Kenapa cikgu susun begini? Bila susun begini, cikgu dah akan susun ni. Nampak tak? Nombor macam ni. Kita bulatkan ya. Okey, guna pen tebal sikit. Cikgu bulatkan nombor pertama. Tak mahu pula. Okey, cikgu tengok nombor depan ni. 101. 99. Ini 100. Ini 101. Baik. Kita ada 101 sama tau. Okey, tak apa. Kita nak tengok mana yang lebih kecil. Okey, yang lebih kecil yang mana? 99,000. Okey, itu adalah nombor yang pertama. Kita nak susun dia secara menaik. Kemudian kita ada 101, 100 dan 101. So, mana nombor yang kecil antara tiga nombor ni? 100. Ya, pandai.
So kita labelkan dia menjadi nombor yang kedua. Okey, oleh kerana kita ada dua nombor 101, jadi kita akan lihat nombor yang berada di rumah apa? Kita akan lihat nombor yang berada di rumah ratus ya. Ni rumah ratus. Ini 400. Yang bawah berapa? Yang bawah 800. Jadi mana yang lebih kecil? Okey, nombor 4 adalah nombor yang lebih kecil. Betul tak? Ya, betul lah. Cikgu. Okey, kita tuliskan dia nombor yang ketiga. Dan yang akhir sekali mestilah angka 8 tu, digit 8 tu. Itu nombor yang keempat. Jadi, bila kita hendak menyusun tertib menaik atau menurun, kita susunkan nombor seperti ini. Kemudian kita lihatlah nombor yang berada di depan dahulu. Ya. Yang belakang kemudian. Kita ambil yang depan. Kan nampak kan? Cikgu bulatkan. Okay. Itulah cara bagaimana kita hendak menyusun nombor mengikut tertib menaik ataupun menurun. Melabelkan nombor tu 1, 2, 3, 4 tu, barulah kita boleh menulis jawapannya ya. Okey, bagi tertib menaik, nombor akan dimulai dengan 99,999, 100,123, nombor yang ketiga 101,481 dan akhir sekali nombor yang paling besar iaitu 101,841. Jadi kalau dia minta tertib menurun sebenarnya dah jadi mudah, bukan tak? Jadi kita ambil nombor yang hujung ni, kita letakkan di depan sebab dia nak tertib menurun. So tertib menurun kita akan mulakanlah dengan nombor yang di belakang ni kan. Kita terbalikkan sahaja. Nampak? Yang kedua, yang ketiga dan yang terakhir. Ya, betul tak jawapan kamu? Tak pandai ya? Okey, jadi sebab ini cikgu harap murid lebih berhati-hati sewaktu menyusun nombor. Okey, yang terakhir cikgu nak sentuh mengenai tajuk pola nombor. Apa tu pola nombor cikgu? Main puluh. Pola nombor ni, kita tengok ya. Dia merupakan nombor-nombor yang telah disusun dalam corak tertentu yang dikenali sebagai urutan. Contohnya 10, 20, 30, 40. Cantik je. 5, 10, 15, 20. Nampak tak susunan nombor dia ya? Kemudian, corak turutan nombor boleh ditentukan dengan dia menambah ke, menolak, mendarab ataupun membahagi nombor dalam urutan yang sebelumnya dengan bilangan nombor yang tertentu. Ya. Jadi untuk pola nombor ni kita akan lihat memang pelbagai nombor dan kita kena cetak untuk menentukan apakah siri atau corak nombor tersebut. Ya. Okey, cikgu akan beri contoh. Yang pertama ya. Beginilah ya soalan diberi. Soalannya diberi dalam bentuk beberapa nombor ya. Okey, kita lihat 7 ya. Nombor yang pertama 7,430. Petak yang nombor kedua dan 3 tidak diberi dan nombor yang terakhir ialah 7,460. Okey, yang sama sekarang ialah 74. Sini pun 74. 7,400. 7,400 sama. Okey, yang berbeza sekarang ialah kita tengok yang belakang. Okey, nombor berapa? 30. Okey, dan yang akhir 60. Okey, dia merupakan ni nombor berturut tau. Kalau sini 30, sini 60, kita lihat 3. Kita lihat 3 ya. 3, sini 6. Jadi kat sini berapa? 3 lepas 3 berapa? Kita cuba type 4. Kita tulis ya 4. Kemudian kat sini 5. Kemudian yang sini 6. Bila kita dah pasti, okey, kita tukar warna lah. Kita type lah 7, 4, 4, sifar. Yang sini 7,
4, 5, 0. Dan yang terakhir 7, 4, 6, 6, 0. Betul tak jawapan Cikgu Im ni? Kita tengok jawapan dia. Tada! Okey, 7, 4, 4, 0 dan 7, 4, 5, 0. Jadi pola nombor di sini ialah berapa? Tambah berapa? Tambah 10, tambah 10. Ini namanya pola nombor. Tambah 10. Ya, dia ada macam-macam. Ada tambah, ada tolak, boleh darab dan macam-macam lagi. Bahagi pun ada, ya. Tambah 10 dia. Itu pola nombor dia. Okey. Untuk contoh yang kedua. Okey, ada 4 nombor juga ya, tapi 2 kosong di situ. 634,600, 634,500. Apa yang cikgu nak tekankan di sini? Kita tengok nombor yang sama. 634. Okey, tak ada masalah. Sama ya. Okey, ini sama. Baik, yang kita nak lihat sekarang ialah nombor yang di belakang ni. 600. Yang kat sini berapa? 500. Dia menyusun. Macam mana pola nombor dia ya? Dia menurunkan. 6 kemudian 5. Jadi dekat sini pola dia kita buat berapa? Jarak dia berapa? Tolak 100 sebab dia menurun. Jadi bila kat sini kita dah kesan tolak 100, maknanya 500 tolak dengan 100. Okey, tolak 100 jadi berapa? 400. Ruang dia sempit, susah cikgu nak tulis, tak apa ya. Kemudian tolak lagi 100. Berapa jadi dia? 300. Nampak tak ni? Okey, bila dah confirm lah 300, 400, 500, 600. Confirm betul kan? Kita pun tulislah nombor depan dia, kita salin je. 6, 3, 4. Lagi 6, 3, 4. Okey, betul tak jawapan dia? Jawapan 2 ni. Okey. Okey, nampak tak? 400. Okey, betul. Okey, ni betul ya. Okey, kemudian 300 pun betul. Tahniah. Jadi cikgu harap semua dapat memahaminya. Jadi kena perhatikan nombor tersebut ya. Kena check up, nak tentukan pola nombor dia tu apa. Sama ada menaik ke, menurun ke, tolak ke, tambah ke, darab ke, ataupun berbahagi. Okey, demikianlah tadi tajuk membanding, apa dia tadi? Banding dan susun nombor. Jadi yang kamu kena ingat ialah bagaimana kita dah menyusun nombor, kemudian pola nombor ya, tertib menaik dan juga tertib menurun. Jadi sekian saja yang dapat cikgu sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan ini dapat bermanfaat kepada anak-anak semua ya. Sekian, semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.